Salam geng. So hari ni cikgu akan kongsi macam mana kita nak guna kaedah penghapusan untuk menyelesaikan soalan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Jadi cikgu akan guna contoh yang kamu boleh tengok dalam buku teks di muka surat 74. Okey. So soalan ni macam ni. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. First, macam biasa kita bagi dia nombor. Satu, ini persamaan satu, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Okey. Dan cikgu nak buat macam ni. Okey, itu satu. Itu lagi macam ni. Okey. Dalam exam tak perlu buat benda ni, tapi just ini untuk memudahkan cikgu untuk ajar kamu. So kalau kamu perasan, dalam kotak biru ni ada dua persamaan. Dalam kotak hijau ini ada dua persamaan, dan ada satu persamaan yang bertindih di antara dua kotak ni, iaitu persamaan yang kedua ni. Okey, first cikgu akan ambil persamaan dalam kotak biru ni. Cikgu akan keluarkan persamaan ini. Sebelum tu cikgu buat ni dulu. Sekejap Okey. So kotak biru persamaan dia macam ni. 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Persamaan kedua, 2x tambah y tambah 3z sama dengan sifar, sama dengan kosong. Okey, kita tengok pasangan. Ini pasangan persamaan 1 dan 2, betul? Persamaan 1 dan 2. Okey. Benda pertama yang kamu kena buat ialah kamu kena pastikan yang x kat depan ni sama. Nombor dia sama. Okey, apa maksud nombor sama? Kalau kamu perasan dekat sini, yang atas ni, ini nombor 4. Ini nombor 2. So kamu kena pastikan mereka ini mempunyai nilai yang sama. Maksudnya kalau sini 4, bawah ni pun mesti 4. Kalau kamu tengok kat sini, macam mana kita nak jadikan 2x ni sama dengan x dekat atas ni? Senang saja kan? Darab dengan 2. So, apa yang perlu kamu buat ialah setiap persamaan ini kamu kena darab dengan 2. Okey, mari kita darab. Sebelum tu kita tulis persamaan yang pertama dulu. 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. So persamaan kedua ni kita darab dengan 2. 2 darab x jadi 4x. 2 darab y jadi positif 2y. 2 darab 3z jadi positif 6z. 2 darab sifar, 2 darab sifar, 2 darab kosong, sifar lah. Okey. Sebelum cikgu terus ke langkah seterusnya, okey, apa kata kalau soalan dia macam ni? Contohlah, cikgu ubah soalan. Kita ambil persamaan yang sama, persamaan 1, 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Katakan bawah ni 3x tambah y tambah 3z sama dengan sifar. Ini hampir sama dengan ini. Cumanya cikgu ubah yang kat depan ni, dia jadi 3x. Okey, kalau ada 3x, kita tak boleh buat macam tadi. Kita tak boleh darab and then sama dengan yang atas. Kita tak tahu nak darab dengan nombor apa kan, sebab memang tak ada.
tak ada nombor yang kita boleh darab, dia akan jadi 4x. Jadi untuk kes ni kita nak buat macam mana? Senang ya bos. Okey, kalau jumpa kes macam ni, maksudnya persamaan atas pun kena darab. Okey, nak darab dengan apa? Mudah ya. Okey, kita darab silang. Apa maksud darab silang? Okey, katakan ini 4x, betul tak? So kita silang, sini kita darab 4. Yang ni pula 3 kan. So dekat atas ni kita darab dengan 3. Dan kita darab macam biasa lah. 3 darab 4, 3 darab negatif 3y. Ini darab ni, ini darab ni. Ini pun darab 3x. Ini darab y. Ini darab 3z. Ini darab sifar. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi dia akan jadi 12x tolak 9y tambah 3z negatif 30 sama dengan, okey, 12x tambah 4y tambah 12z sama dengan sifar. Kalau kamu perasan, nombor yang dekat x ni akan jadi sama. Ingat, misi pertama kita mesti buat supaya x ini mempunyai nilai yang sama. Okey, ini kes kalau nombor kat depan ni kita tak boleh darab jadi sama dengan nilai kat atas. Maksudnya dua-dua persamaan ini kita kena darab. Cumanya persamaan contoh yang kita guna tadi senang. Sebab apa? Okey, sebab apa? Sebab kita just darab yang bawah aja. Dan terus dia akan jadi nilai x dia sama dengan persamaan dekat atas. Tengok ni sama kan? Okey, settle. Lepas tu apa yang perlu kita buat ialah kita kena pilih tambah ataupun tolak supaya nilai x yang kat depan ini jadi sifar. Okey. So, kita test satu-satu. 4x tambah dengan 4x. 4x tolak dengan 4x. Mana satu operasi yang kita guna, apabila kita guna, dia akan menghasilkan sifar, menghasilkan kosong. Mestilah negatif kan? Tolak. Okey. Dan cikgu nak ingatkan kat sini, tak semestinya akan guna tolak. Kadang-kadang tambah pun boleh guna. So kita kena check satu-satu. Pastikan part ini kamu kena buat dengan teliti. Kalau salah yang ini, sampai ke bawah salah. Okey, so yang ini tolak terpilih. So kita letak tolak lah. Jadi bila tolak dipilih, kita kena tolak persamaan atas ditolak dengan persamaan bawah. Nak tolak macam mana? Maksudnya kat sini 4x tolak 4x, negatif 3y tolak tambah 2y, positif z tolak tambah 6z, negatif 10 tolak sifar. Okey, grup dia macam ni. Ini satu grup, ini satu grup, ini satu grup, dan ini satu grup. So atas tolak bawah, ataupun persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. So kita tolak 4x tolak 4x, sifar lah. Negatif 3 tolak tambah 2. So apa? Apa jawapan dia? Yes, negatif 5y. Positif z. Ni nombor apa kat depan? Nombor dia adalah 1. Ada nombor 1 kat depan ya. So maksudnya kat sini 1 tolak positif 6. So dapat apa? Negatif 5z sama dengan negatif 10 tolak sifar, tolak kosong, negatif 10. Kita permudahkan soalan ini, persamaan ini. Negatif 5y
tolak 5Z sama dengan negatif 10. Ini adalah persamaan 4. Okay, next. Kita pakai yang hijau pula. Langkah seterusnya melibatkan persamaan 2 dan 3. Okay, cikgu tulis dulu. 2x tambah y tambah 3z sama dengan sifar negatif x tambah 2y tolak 5z sama dengan 17. Seperti mana yang tadi, kita kena pastikan yang depan ini mempunyai nilai yang sama. Nilai negatif ni biar dulu. Yang penting depan ini mempunyai nilai yang sama. Okey. Maksudnya kalau dekat atas 2x, bawah pun mesti 2x. Macam mana kita nak buat yang bawah ini sama dengan nilai yang atas? Nampak kan? Kita kena darab dengan 2. So persamaan baru dia jadi macam ni lah. 2x tambah y tambah 3z sama dengan sifar. So dia akan jadi negatif 2x. Kenapa jadi negatif 2x tu? Sebab kita darab masuk, darab masuk, darab masuk, darab masuk. Dia akan jadi 4y negatif 10z sama dengan berapa tu? 34. Right. Dan macam biasa, kita kena pilih tambah atau tolak supaya nilai kat hadapan ini, nilai x yang kat depan ini, dia akan jadi sifar. Kita cek satu-satu guna kalkulator. 2 tambah negatif 2 ataupun 2 tolak negatif 2. Yang mana satu yang akan menghasilkan nilai sifar, nilai kosong? Yes, betul, positif. Jadi kita selesaikan. 2x tambah tolak 2x, dia akan jadi apa? Sifar lah kan. Okey, seterusnya yang ini, selesaikan ini, selesaikan yang ini, selesaikan yang ini. Dia akan jadi y tambah 4y, dia jadi 5y. Okey, 3 tambah tolak 10 negatif 7z. So 0 tambah 34, dia akan jadi 34 lah. Kita permudahkan dia. Ini adalah persamaan nombor berapa? Kalau tadi 4, ini persamaan 5. Right. So sebenarnya kalau tadi persamaan 1 tolak persamaan 2, ni nampak tak? Yang ini sebenarnya persamaan 2 tambah persamaan 3. Nampak? Dia pakai tambah. Jangan hafal first mesti tolak, second mesti guna tambah. Tak semestinya. Kadang-kadang first guna tolak, yang second guna tolak pun ada. Dua-dua tambah pun ada. Jangan hafal, kena faham. Barulah kita hadam. Okey, langkah seterusnya kita ambil persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis kat sini. Yang ni dan yang ini Okay, kita tulis balik. Negatif 5y tolak 5z sama dengan negatif 10. 5y tolak 7z sama dengan 34. Macam tadi juga, kita cek dulu sama tak nilai kat depan. Sama. Dua-dua mempunyai nombor atau nilai 5. Jadi apa yang perlu kita buat ialah macam tadi juga, pilih tambah atau tolak supaya nilai kat depan ini menghasilkan nilai sifar ataupun kosong. Jadi bila kita tekan kalkulator, rupa-rupanya kita perlu pakai simbol
tambah. Dan bila simbol tambah dipilih, kita selesaikan. Yang ni jadi sifar lah. So yang ni negatif 5Z tambah negatif 7Z, dia akan menghasilkan nilai negatif 12Z. So yang ni pula negatif 10 tambah 34, dia akan jadi positif 24. Yang ni kita permudahkan, kosong tolak 12Z, dia akan jadi negatif 12Z sama dengan 24. Kita nak Z ke? So kita pindahkan negatif 12 tu ke sebelah kanan. Dia akan jadi bahagi. So Z itu nilainya adalah negatif 2. Siap satu. Kita cari nilai X dan Y pula. Okey. Dekat sini, lupa nak tulis. Ni tambahan. Okey, kita nak cari nilai Y. Kita pakai persamaan nombor 5 ni. Sebab apa kita ambil yang nombor 5 ni? Sebab Z kita dah tahu, kita nak cari Y. So persamaan ini sesuai lah. Nak guna persamaan 4 pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu pilih persamaan nombor 5. 5Y tolak 7Z sama dengan 34. So kita masukkan Z berapa tadi? Negatif 2. Okay, sama dengan 34. 5Y negatif 7 darab negatif 2 jadi positif 14 sama dengan 34. 5Y 34 ni pindah ke sebelah sana. Ni pindah sana. Dia akan jadi tolak 5Y sama dengan 34 tolak 14 sama dengan 20. Y sama dengan 20 bahagi 5. Y sama dengan 4. Settle. Satu lagi kita nak cari nilai X. Okay, kita cari persamaan yang ada huruf X. Yang ni pun boleh. Nak guna ni pun boleh. Nak guna ini pun boleh. Tak ada masalah. Okay, katakan cikgu pakai persamaan pertama ni. Okay, 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan negatif 10. Okay, cikgu tulis balik. 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan negatif 10. Okay. 4X tolak 3 Y tadi kita dah dapat. Y sama dengan 4 tambah Z pun kita dah dapat tadi, negatif 2 sama dengan negatif 10. 4X negatif 3 darab 4 negatif 12. Ni akan jadi negatif 2 sama dengan negatif 10. Kita boleh selesaikan ataupun kita nak pindah dulu pun boleh, tak ada masalah. Dia akan jadi macam ni. Negatif 12 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi positif 12. Negatif 2 sebelah kanan, dia akan jadi positif 2. So 4X sama dengan negatif 10 tambah 12 tambah dengan 2. Jadi berapa? Jadi 4. So X sama dengan 4 bahagi 4. X sama dengan 1. Jadi kita dah selesaikan persamaan ini, yang mana jawapan kita ialah X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. So macam mudah tak kaedah penghapusan? Yes, sebenarnya sangat mudah. Cumanya perlu teliti sahaja. Jadi untuk video kali ini sampai sini sahaja. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi.